Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini. Kita sudah pun menjejak kepada awal Muharram ataupun awal tahun Hijrah untuk sama-sama kita melihat dunia dengan satu pandangan yang lebih indah, dengan lebih luas lagi, berpandukan kepada wahyu yang kita lihat dalam halaman 268 pada hari ini. Sudah pun kita lihat pada halaman 267 awal daripada surah An-Nahl, surah lebah yang memberikan panduan kepada kita bahawa lebah ini sebenarnya tak ramai yang kisah tentang lebah, tetapi manfaat daripada lebah ini selalu kita peroleh, seperti tuan-tuan makan buah pada setiap hari, ya. Dan hari ini kita bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul. Alhamdulillah, ya. Buah Ustaz Buah Ustaz suka buah apa? Oh Allah. Tak sempat dia. Tak sempat. Jadi ni ialah baru saja lepas musim durian dan sebagainya. Durian, ya. Dan antara bila tiba musim durian ni kan Ustaz, pasti ada buah apa tu, manggis. Manggis. Dengan manggis semeta. Sementa Semeta. Kalau kampung saya tu mangosteen. Oh, masya-Allah. Okey. Lain macam. Jadi Ustaz memang suka mangosteen, ya. Mangosteen. Ustaz buah apa? Saya suka buah oren, Oren. ya, ciku. Oh, buah nona. Oh, nona. Nona dia pasal lembut dia dalam tu kan. Betul, Tapi Ustaz. tak tahulah adik-adik yang mengikuti sekarang ini tahu tak buah nona, ya, jarang-jarang. Betul, Ustaz. Selain daripada durian, bukan durian biasa, durian Belanda. Oh, durian Belanda. Okey. Durian Belanda Ustaz. Masya Durian Allah, biasa Ustaz suka kan? Okey, insya-Allah. Masya-Allah. Jadi itu sebenarnya Ya. manfaat-manfaat Subhanallah. daripada lebah Ustaz, Betul, ya. Ustaz. Biasa orang jarang cakap pasal lebah, tetapi rupa-rupanya itulah yang sedang kita ikuti. Masya Allah. Surah An-Nahl, surah yang ke-16, juz yang ke-14 sekarang ini. Mari sama-sama kita mulakan majlis kita ini dengan doa ringkas kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma, ya Allah, tambahkanlah ilmu untuk kami semua pada hari ini. Mari sama-sama kita lihat kepada ringkasan sinopsis bagi halaman 268, iaitu pada ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9. Kita akan menyambung, ya, perbincangan kita sebelum ini, ya, berkaitan dengan bukti keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang bagi setengah merasakan bahawa tidak kisah siapa Allah, tetapi sebenarnya kita mendapat manfaat yang amat banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat yang ke-10 hingga 14 kita akan lihat lagi bukti-bukti lain nikmat yang Allah berikan, ya, bukti-bukti lain tentang uluhiyah, ya, tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk sama-sama kita perhatikan daripada alam, dan ia membawa kepada kesyukuran yang sebenar-benarnya dalam diri kita. Jadi insya-Allah sama-sama pada hari ini kita ingin membaca daripada ayat 7 hingga 11 permulaan ini, kemudian kita akan menyambung lagi selepas rehat nanti ayat 12 hingga 14 bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wa ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah kita nak memulakan pengajian kita pada hari ini di halaman yang ke-268. Kita berada di awal tahun Ustaz ya. Ya, mudah-mudahan terus bersemangat. Dan barangkali mungkin bolehlah sahabat-sahabat kita kongsikan di ruangan Facebook itu sepanjang setahun ini bagaimana perasaan dan juga interaksi dengan Al-Quran, bagaimana kita begitu menghargai kalam Allah Subhanahu taala, boleh kongsikan dengan kita. Semalam ataupun sebelum ini kita ada bertemu dengan salah seorang sahabat Al-Quran Ustaz yang mengikuti daripada awal Ustaz daripada awal. Siap sempat buat nota sampai juzuk yang keempat. Oh masya-Allah Ustaz. Jadi subhanallah, begitu gembira dan rasa sangat bahagia bersama dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua terus dipermudahkan Allah Subhanahu taala untuk bersama dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ayo kita mulakan bacaan kita ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-11 Ustaz. 11 ya. Baik. Kita mulakan dahulu tuan-tuan dan puan, kita cuba kita baca sama-sama permulaan ini dengan bacaan murattal sabah. Kita cuba insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim di dalam bacaan daripada ayat 7 hingga 11. Terima kasih Ustaz Tarmizi ya membacakan daripada surah An-Nahl. Surah ini adalah surah yang penuh dengan nikmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi surah yang kita akan jumpa nanti yang penuh dengan nikmat dan nikmat adalah surah 55 Ustaz, surah Ar-Rahman. Surah ini dia lebih kurang sahaja ya, tetapi di dalam surah ini surah Makkiyah
menceritakan tentang bagaimana nikmat-nikmat ini sepatutnya kita mempunyai cara pandang lebah Ustaz ya, cara pandang lebah, iaitu bila bercakap tentang an-nahl ini kita akan berjumpa dengan perkataan an-nahl, apakah yang berlaku kepada lebah dan apakah yang diterokainya memberi manfaat kepada manusia walaupun manusia tidak bersyukur kepada lebah ya. Dia terima kasih kepada penanam pokok durian, terima kasih yang bagi durian. Betul. Tapi tak ada orang cakap terima kasih lebah kerana membawakan saya durian. Kan. Padahal sebenarnya daripada pokok ke pokok tersebut, debunga itu dibawa oleh lebah. Betul. Dan ada unsur angin yang dijelaskan dalam al-Quran. Jadi pada semalam kita sudah pun melihat kepada ayat yang ke-6 ya, pada muka surat 267, walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Allah menceritakan tentang satu pandangan yang indah. Betul. Jamal iaitu indah, cantik, nilai estetika. Kalau kita bercakap tentang pendidikan seni kat sekolah rendah tu Ustaz ya, biasa lukisan tu ada gunung, lepas tu apa? Ada air, ada air, ada sungai, ada matahari. Kalau lebih sikit ada penggembala kambing. Betul. Itu kalau yang pandai sikit lukislah. Saya tak lukis yang tu. Pasal kalau lukis nanti dia jadi tak tahu apa jadi kan. Jadi orang-orang bukan jadi orang. Okey. Jadi nak ceritanya adalah nilai estetika yang dibawakan dalam ayat 6 itu akan dapat dirasakan apabila kita berinteraksi dengan alam. Ya, ini adalah perkara yang mahal walaupun kita dah zaman teknologi, tetapi kita masih lagi perlu, malah kadang-kadang Ustaz ya, kadang-kadang kita sibuk sangat dengan teknologi di bandar, tapi bila kita perasan orang umur 50-an ke atas akhirnya dia nak jadi kampung. Betul. Nak cari apa, nak bersama apa dia punya taman dia. Betul. Ataupun nak menggembala. Betul. Perkara itu adalah nilai seni yang sebenarnya wujud pada setiap orang. Tapi bila kita sibuk ini, kadang-kadang kita mungkin tengok gadget sahaja ataupun tengok TV, tapi akhirnya kita nak tengok kepada matahari, tengok kepada anak sungai. Betul. Kemudian kalau dalam ayat yang ke-6 yang kita bincangkan semalam bercakap tentang pemandangan yang indah ketika menggiring ataupun menemankan binatang ternakan dan bawa balik ya, dengan segala-galanya. Itu subur dan membiak dengan cara yang indah. Ini Allah bawakan dalam ayat ke-6, disambung pada hari ini ayat yang ke-7, wa tahmilu athqalakum, iaitu binatang ternakan itu mengangkut bebanmu ke suatu negeri, ila baladin lam takunu balighi, yang kita tidak dapat capai, illa bisyiqqil anfus, kecuali kalau kita ini menggunakan kudrat ataupun dengan kepayahan baru kita dapat capai. Ya, ini terutama contoh ini diberikan kepada unta, ya satu, tapi tidak semata-mata unta ini yang difahami oleh orang Arab, tetapi mungkin lembu, mungkin kerbau, ya, mungkin apa lagi akan diceritakan pada ayat nombor 8. Nak ceritanya ialah ini salah satu daripada inna rabbakum laraufur rahim, daripada penyantunnya Allah, sayangnya Allah. Allah izinkan kita mendapat binatang ternakan ini untuk membantu kita membawa barang-barang yang berat. Mungkin bagi sebahagiannya kata saya tak guna pun unta, ya, tetapi sebenarnya di negara Arab Ustaz ya, walaupun banyak guna GM, Chrysler dan sebagainya, tapi di tempat-tempat yang tertentu tetap juga kena guna unta. Betul. Ya, dan kalau dekat Malaysia ini mungkin kata saya tak ada guna kerbau dan sebagainya, tapi di sawah-sawah mana boleh bawa kenderaan kan, dia mesti kena bawa juga pakai kerbau ataupun lembu untuk membawa ke tempat yang tidak dapat dicapai. Jadi ini adalah satu tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayangkan kalau semua binatang ini mati Ustaz. Betul, Ustaz. Ya. Kemudian kita nak bawa barang di padang pasir ataupun di ceruk-ceruk kampung, kita mungkin ada kepayahan untuk menyampaikan barang-barang yang berat, kecuali kita kena angkat sendiri. Ini Allah bawakan perspektif agar kita tahu bahawa segala apa yang Allah ciptakan ini adalah untuk kita syukuri, untuk kita jaga elok-elok dalam environment ataupun dalam alam sekitar kita. Ayat yang ke-8 Allah membawakan jenis binatang lain, wal khail wal bighal wal hamir litarkabuha wazinah, iaitu Allah menciptakan kuda, Allah menciptakan baghal dan juga keldai, ya. Baghal ini apa Ustaz ya? Iaitu kacukan kuda dengan keldai, itu namanya bighal, ya, bighal. Kalau hamir, keldai,
dia kecil sikit. Betul. Ya, kalau katakan ustaz mungkin pernah sampai ke luar negara. Betul. Kan, kalau ustaz Tir sampai ke Mesir. Kalau naik keldai tu Hamir tu dia ada biqya'. Dia jerit pagi-pagi orang yang bawa himar tu biqya' kan. Okey, saya pun dulu apa biqya' rupanya siapa-siapa ada barang lebihan nak di macam sekarang ni inilah lori yang bawa apa yang bawa katakan ada besi buruk apa sebagainya tu kat sana mereka tak naik lori. Betul. Ya, ada juga naik lori kan, jangan cakap begitu kan, tapi mereka bawa himar. Maka Allah kata litarkabuha, untuk kamu menunggangnya, jadikan kenderaan dan juga sebagai perhiasan. Bercakap tentang perhiasan ini, khail, kuda Ustaz ya. Betul. Kuda ini kalau orang ada kuda, ini orang kaya. Subhanallah. Ya. Kita mungkin ada kereta kuasa kuda. Kan, bukan kuda. Kalau orang dah beli sampai kuda, biasanya dia ada kereta. Betul. Jarang orang ada kuda zaman sekarang tapi tak ada kereta, itu jarang ya. Betul, tapi zaman dahulu ada kuda lambang kekayaan dan juga perhiasan. Ya, wal bighal wal hamir, ya, litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah menciptakan apa daripada apa yang kamu tidak ketahui. Maksudnya kalau kita tengok transformasi kenderaan manusia ini, unta, kemudian ada kuda, ada bagal tadi, dan juga hamir iaitu himar. Tetapi lepas itu bergerak kepada pelbagai jenis kenderaan, ada kereta, ada kapal terbang, ada kapal, dan selepas ini kita tak tahu Ustaz apa lagi kenderaan yang Allah ciptakan. Sekarang ni sudah ada kenderaan yang tak pakai gas, tak pakai petrol kan, pakai elektrik. Dan pada masa akan datang tidak mustahil kalau ada kenderaan yang selaju Buraq contohnya, ataupun mungkin perlahan sikit tetapi menggunakan teknologi cahaya. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dengan segala ilmu yang Allah pinjamkan, kita dapat mendapat kenderaan yang mungkin kita tidak pernah terfikir, dan ini adalah ayat untuk inovasi kepada umat Islam dan juga umat manusia. Tetapi bila Allah dah bawakan kepada perkara fizikal kenderaan yang tuan-tuan naik pada hari ini, naik motor ke, naik kereta, naik sampan, naik bot, naik kapal terbang sebagainya, Allah membawakan kita kepada perkara yang abstrak. Tadi perkara yang konkret, perkara yang jelas. Sebenarnya Allah nak bawa, kalau itu semuanya Allah boleh cipta, Allah juga mencipta jalan yang lurus, jalan untuk lebih mudah kita ini capai kepada destinasi. Destinasi apa? Untuk kita menuju kepada Allah di syurga nanti, insya-Allah. Jadi ayat itu pada ayat 9 kita baca sekali lagi bersama Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih Ustaz. Menarik saya unta ni. Teringat kita pergi Hudaybiyah dan sebagainya kan. Sampai-sampai ataupun dalam perjalanan nak Madinah, nak ke Mekah atau Mekah ke Madinah, kita akan lalui padang pasir yang banyak. Betul. Dan kita akan jumpa kumpulan-kumpulan ataupun penduduk-penduduk yang memelihara yang ni unta. Betul Ustaz kata tadi, ni ayat yang semalam kita belajar, ayat yang ke-6 tu kan. Betul. Rasa happy, rasa seronok tengok Allah bilang aje berapa ekor. Sihat semua. Subhanallah. Baik. Jadi insya-Allah kita nak baca ayat yang ke-9 Ustaz ya. Ya, baik. Kita baca ke-9. Jom sahabat-sahabat Al-Quran semuanya kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين صدق الله العظيم. Ayat yang ke-9 Allah menyatakan, dan Allah berhak menunjukkan jalan yang lurus dan di antaranya ada jalan yang menyimpang, dan jika dia kendaki tentu ditunjukkannya kamu semua ke jalan yang benar. Jadi sebentar tadi kita sudah pun melihat kepada bagaimana Allah memberikan kepada kita pelbagai jenis kenderaan dan juga pelbagai jenis perhiasan daripada binatang tunggangan ataupun ternakan Ustaz ya. Jadi bila semuanya lancar, kalau kita naik kenderaan itu boleh sampai ke destinasi yang kita ingin capai secara fizikal di dunia ini, Allah kata wa'alallahi qasdus sabil. Allah lah yang menunjukkan perjalanan untuk pergi ke destinasi akhirat. Itu transisinya Ustaz ya. Pasal kalau ada yang kata saya nak pergi Pulau Pinang contohnya daripada Shah Alam, naik kenderaan.
bersyukur kerana Allah sakhara lana, Allah mudahkan, Allah jinakkan. Cuma bayangkan kalau orang dulu Ustaznya naik kuda tu tak nak pergi ke Penang, dia nak pergi ke Johor kan. Kalau pergi Penang dia rosak kan. Cuba bayangkan kalau tuan-tuan naik kenderaan begitu ya, setiap kali nak pergi balik kampung dia, saya nak balik kampung naik kereta je rosak ya. Tapi kalau balik Johor okey kan. Tetapi alhamdulillah Allah mudahkan, sakhara lana hadza, tak ada pula terpelanting tayarnya, semua Allah jinakkan. Sebenarnya itu untuk manfaat kita syukuri di dunia, tetapi pada Allah juga, Allah yang sama menunjukkan jalan yang betul, tetapi ada juga di kalangan manusia yang memilih jalan yang tidak betul. Walau syaa lahadakum ajma'in, kalau Allah nak, Allah boleh bagi semua orang hidayah untuk mengikut jalan yang betul. Tetapi Allah bagi pilihan kepada kita tuan-tuan, macam kita pilih kenderaan Ustaz ya. Kalau kita nak pergi Penang, kalau naik bas, pilihlah tiket ke Penang. Ke Pulau Pinang. Bukannya kita beli ke Johor harap sampai ke Penang. Tak jadi Ustaz ya. Ataupun kereta tu kita ambil Johor Bahru kan, harapnya sampailah ke Penang kan. Tidak mungkin. Jadi Allah menjadikan kenderaan, perjalanan hidup kita ini sebagai tempat untuk kita berfikir. Surah An-Nahl ini adalah surah yang menyebabkan kita berfikir. Allah nyatakan pada ayat 10, wallazi anzala minas sama, dialah yang menurunkan daripada langit air. Daripada langit juga turunnya Al-Quran daripada atas. Jadi bila setiap kali kita berjumpa dengan perkataan air Ustaz ya, Allah cakap kat sini ada yang jadi minuman, jadi pokok untuk kamu gembalakan, boleh makan padang ragut, ada rumput sampailah kepada tumbuh-tumbuhan. Apa kaitan kalau kita dapat wahyu? Ini yang kita akan lihat sebentar nanti, tapi kita lihat dahulu perkataan pilihan kita. Perkataan pilihan pada hari ini kita saksikan di atas skrin. Hamala. Yang maksudnya membawa ataupun mengandung. Inilah yang dinyatakan pada ayat yang ke-7, wa tahmilu athqalakum, iaitu bagi satu binatang itu dia boleh memikul, membawa ataupun juga mengandunglah ya. Kalau katakan ada anak di dalam perutnya, 64 kali disebut di dalam Al-Quran. Setiap kali kita melihat kepada binatang yang mengandung ya, ataupun yang boleh mengangkat barang berat, sebenarnya itu adalah satu nikmat daripada Allah yang Rauf wa Rahim, iaitu Allah ni Maha Penyantun, Allah ini amat penyayang kepada kita, Allah tolong kita. Allah bagi kita apa Ustaz? Yes, pembantu dalam hidup kita. Termasuklah kalau kita ada kenderaan-kenderaan, itu sebenarnya adalah anugerah daripada Allah. Boleh saja kita dapat kenderaan tapi kenderaan tak berjalan, tak mencapai destinasi, tetapi Allah bantu agar kita dimudahkan urusan untuk mencapai juga perjalanan kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan panduan wahyu yang kita akan lihat lebih lanjut lagi selepas daripada rehat nanti. Kesan wahyu dalam kehidupan kita, kesan kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Kita berehat sebentar, kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan semua, mari sama-sama kita mengambil suntikan vaksin yang difatwakan harus oleh Fatwa Kebangsaan demi keselamatan kita bersama, keluarga, masyarakat, bahkan negara. Dan kita juga, inisiatif kita ialah menjaga mutu SOP. Kerana dengan patuh SOP kita akan dapat memutuskan rangkaian penyakit yang berbahaya COVID-19. Akhirnya kita beroleh keselamatan, kebahagiaan, keamanan insya-Allah dengan izin Allah Azza wa Jalla. Syukur, syukur, syukur ya Allah. Syukur, syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah Ustaz. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas banyak sekali nikmat kurniaan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala.
Saya terkesan juga dengan penerangan daripada Ustaz tadi, Ustaz Fazrul tadi. Kadang-kadang kita naik kereta Ustaz, nyaman sekali kita naik, rasa tenang, rasa syok, rasa happy, gembira sekali. Kadang-kadang tak sedikit pun terlintas di hati kita bahawa ialah kurniaan daripada Allah SWT. Dan kadang-kadang Ustaz tak baca pun doa. Ya, betul. Bismillah pun masuk kereta tak baca Ustaz. Jadi hari ini beri peringatan pada kita. Allah sebut dalam halaman yang kita belajar hari ini, semalam kita belajar tentang banyaknya nikmat Allah, kenderaan, nikmat hayawan, nikmat tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang Allah Taala beri pada kita, memandu bab kata ataupun mengikut ayat yang ke-9 kita baca tadi, ayat ke-10, membawa kita tu Ustaz perjalanan destinasi kita ke mana yang kita tuju, iaitu destinasi yang semua orang dambakan, syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu sebabnya Ustaz bila ayat yang ke-7 tadi, setiap kali kita packing barang, kan berat barang-barang tu kan. Tapi akhirnya kereta kita bawa, kapal terbang bawa, kita kena ingat ayat nombor 7 ini. Ini dengan sifat lemah lembut, kasih sayang Allah. Ya Allah ni amat empati. Allah ni memang kesian tengok kamu ni, takkan kamu nak kindung barang kamu tu kan, tapi kamu perlukan. Maka Allah berikan kita kenderaan-kenderaan zaman sekarang. Jadi ini perspektif bila kita melihat kenderaan kita dengan Quran. Kalau tidak kita rasa macam Allah dah penyantun, dah simpati kat kita, tetapi kita apa aku kisah ini aku punya kereta kan. Jadi itu petanda bahawa kita ni tak kenal siapa sebenarnya, yang moga-moga dengan halaman 268 ini kita makin bersyukur lagi Ustaz ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Tadi petikan daripada Abang Raihan Asas. Sikitlah dapatkan yang original. Dapatkan yang original. Kita kena bersyukur banyak. Kita bersyukur banyak-banyak. Alhamdulillah. Dan kita bersyukur tuan-tuan dan puan-puan kerana setiap hari kita bersama Quran, bacaan kita baca sama-sama, mengaji sama-sama, dan kita ulang kaji pula sedikit sebanyak tentang pelajaran ataupun pengajian tajwid yang kita telah belajar sebelum-sebelum ini. Kita ulang kaji sepanjang pengajian My Quran Time. Dan hari ini kita nak melihat salah satu lagi mat, hukum mat yang kita nak tengok hari ini, antara mat yang panjang dalam Al-Quran, mat yang no discount. No discount. Mat ni no discount, tak ada pilihan. Iaitu mat lazim nama dia. Iaitu mat lazim terjadi apabila huruf mad bertemu sukun asli, iaitu ketika wasal dan juga ketika waqaf. Hukumnya mesti dibaca dengan kadar 6 harakat ketika wasal maupun ketika waqaf. Mari kita lihat contoh dia. Contoh yang selalu kita jumpa dalam Al-Quran, dalam bacaan kita, pastinya di dalam surah Al-Fatihah ayat yang terakhir, iaitu ayat yang ke-7, iaitulah pada kalimah waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kena hati-hati kat situ, sebab ada juga dekat situ ada sabdu. Maksudnya itu secara asasnya mat lazim Ustaz. Dia ada lagi pecahan dia. Kita akan jumpa nanti mat lazim kalimi, mat lazim harfi. Kemudian ada pula pembahagian dia. Mat lazim kalimi, muthaqqal, mukhaffaf. Mat lazim harfi, muthaqqal, mukhaffaf. Jangan pening kan? Nanti kita akan jumpa lagi insya-Allah hak mana berat, hak mana ringan. Yang pastinya 6 harakat kita kena baca. Sekali lagi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jadi itu contoh. Hari ini kita belajar ringkasnya, ulang kaji kita tentang tajwid mat lazim. Insya-Allah taala kita bertemu di segmen di episod akan datang, kita kongsi lagi tentang mat lazim insya-Allah. Mat lazim Ustaz ya. Ya Ustaz. Alhamdulillah ya, kita sering kena melazimi dia punya mat itu ya, sebagaimana juga kita kena melazimi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita dibekalkan dengan surah An-Nahl pada hari ini. Sebagaimana yang kita akan ulang banyak kali, surah An-Nahl ini ialah kita banyak dapat nikmat daripada lebah Ustaz ya. Maksudnya manfaat daripada lebah, tetapi tak ramai yang berminat nak tahu apakah sumber nikmat itu yang dibantu oleh satu makhluk namanya lebah. Kan? Tetapi itu jugalah semangat yang kita ingin sama-sama kita tahu. Kita dapat banyak manfaat. Tadi kita dapat kenderaan. Pada ayat yang ke-10 itu Allah menyatakan Allah lah yang menurunkan daripada langit air, daripadanya kamu minum. Yang keduanya wa minhu syajarun fih, iaitu ada pokok.
Macam mana pula daripada air jadi pokok? Rupanya daripada air yang sama saja tuan-tuan. Air yang sama. Betul. Dekat sana pulasan. Dekat sebelahnya durian, sebelahnya durian Belanda. Sebelah lagi apa Nona. Okey. Air yang sama. Air yang sama. Jadi yang pertama syarab, iaitu minuman Ustaz ya. Dia untuk kitalah sihat, untuk kita terus. Tetapi dalam masa yang sama Allah cakap untuk jadi syajarun. Kita sudah pun lihat istilah syajaratun tayyibah pada surah Ibrahim sebelum ini. Betul. Iaitu bila dapat air daripada Quran ya. Dia akan menyebabkan badan kita sihat dan ia seperti pohon menghasilkan buah-buahan kullahin setiap masa bila kita sentiasa mengambil air ataupun kita mengambil al-Quran wahyu daripada langit. Jadi itu cara pandang dia. Bila tengok air daripada langit, kita tengok abstraknya wahyu turun daripada langit. Tadi kita lihat tentang kenderaan untuk pergi ke destinasi dunia, kita dibekalkan hidayah untuk sampai ke destinasi akhirat. Ini cara pandang apa istilahnya fizikal dan juga spiritual yang dibawakan di dalam al-Quran. Fihi tusimun pada hujung ayat yang ke-10 untuk kamu gembalakan, untuk kamu dapat manfaat sehingga kan dapat jamal, kecantikan, keindahan dalam dunia ini. Kesan daripada air, dan kalau kita manfaatkan wahyu, kita dapat kecantikan daripada spiritual iman kita sendiri. Yumbitulakum ya pada ayat 11, dengan air itu tumbuh az-zar' wazaitun wan nakhil wal a'nab wa min kulli thamarat, iaitu zaitun, kurma, anggur dan juga pelbagai jenis buah yang kita cerita tadi Ustaz ya. Dekat negara Arab biasalah zaitun, nakhil, a'nab ya, tetapi bila sampai kat sini thamarat itu yang kita cerita tadi. Tambah lagi dengan duku, langsat ya, apa lagi cempedak, nangka. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Ini adalah satu tanda yang besar untuk kaum yang ingin berfikir secara mendalam. Kaum yang berfikir secara mendalam. Kalau tak fikir mendalam Ustaz, kita tengok buah durian, buah durian sedap je lah kan. Makan lebih demam contohnya kan, itu saja. Tetapi bagi kaum yang berfikir, bagi kita tuan-tuan, kalau kita fikir mendalam, macam mana air turun jadi cempedak, jadi nangka ya. Kemudian daripada air yang sama pun boleh menyebabkan jadi durian Belanda. Semua perkara itu menyebabkan, bagi yang belajar sains, kita tahu belajar fotosintesis. Berlaku perkara itu prosesnya. Tetapi siapa yang jadikan? Kan? Mengapa Allah jadikan ini semuanya mudah? Tak payah kita nak dapat nangka itu, kena ambil air daripada langit kan? Kemudian kena buat pembenihan awan, kemudian air itu turun, masukkan ya, inject dalam pokok, kemudian pokok jadi cempedak jangan jadi durian kan. Tak payah kita buat begitu, semuanya itu sudah dimudahkan prosesnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal waktu di US dulu Ustaz ya, ada di universiti saya ada kajian untuk menghasilkan, contohnya kita nak menghasilkan gandum daripada jagung contohnya. Pasal mereka dapat banyak sangat jagung contohnya kan. Katakanlah kita nak durian dekat US. Katakan susah nak dapat durian. Boleh tak menghasilkan durian daripada jagung? Betul. Kajian dibuat untuk memastikan dileraikan atomnya apa sebagainya. Akhirnya kos untuk menghasilkan sebiji durian itu adalah amat mahal. Subhanallah. Amat mahal. Ya, pasal kena pergi kepada mesin spektroskopi besarlah, alat-alat dalam makmal sains fizik untuk menghasilkan atom tu diasingkan kemudian menjadi molekul bagi sesuatu buah-buahan. Itu kalau kita fikir secara mendalam, memang kita tahu bahawa ya Allah, terima kasih banyak pasal bagi makan durian Belanda tanpa kita kena pergi Belanda. Begitulah lebih kurangnya ya. Betul, jadi kita nak baca terus ayat yang ke-12 hingga 14. Allah menyambung lagi beberapa nikmat Allah berikan kepada kita untuk kita menjadi umat yang bersyukur. Silakan Ustaz. Betul Ustaz. Alhamdulillah, subhanallah Ustaz. Dalam satu pokok tu pula tadi kan, macam-macam jenis buah-buahan. Dalam satu pokok buah tu ada pula yang manis. Betul. Ada yang masam. Tapi itu yang menarik tu. Betul. Kan? Dan kadang-kadang ada juga setengah buah, contohnya durian contoh kan, bila dah tak berapa elok boleh guna lagi buat tempoyak. Maksudnya Allah Akbar ni Allah ulang 3 kali. Ada liqaumi yatafakkarun, liqaumi yaqilun, liqaumi yadhakkarun. Wah, ada beza tu. Ada beza tu 3 tu, subhanallah. Dan akhir sekali ayat 14 kita nak baca tadi, la wala'allakum tashkurun. Allah bersyukur akhir sekali tu. Kita tunggu kupasan sikit lagi. Kita baca dulu tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran ayat yang ke-12 sehingga ayat yang ke-14. Kita cuba bacaan nahwan ataupun kurdi insya-Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah 3 ayat daripada ayat 12 hingga 14 sebentar tadi menyambung Ustaz ya. Tadi kita dah bincang tentang liqaumi yatafakkarun, kepada kaum yang ingin berfikir secara mendalam, bukan fikir biasa ya. Ada sabdu kat situ, fakkara tu ataupun fakkarun, maksudnya mereka itu berfikir secara mendalam dan ramai-ramai. Ya, ramai-ramai ya, bukan seorang sahaja. Pasal kadang-kadang macam Ustaz tadi kan, saya cakap pasal banyak jenis buah, tapi Ustaz cakap masam dengan manis. Kemudian ada lagi mungkin ada yang cakap bahawa pasal bentuk berbeza. Belum lagi cakap macam mana tupai tahu yang ini sedap, mana yang tak sedap, kan kalau dia kena makan tu biasanya orang cakap ini sedap, sehingga digelar durian tupai, ada tupai king. Jadi kan? betul satu macam mana kan? Jadi subhanallah, itu kalau kita nak extend lagi perkara tersebut, kita bincang lagi pakar-pakar sains, botani dan sebagainya, kita akan nampak kaitannya itu ya. Belum lagi ada orang yang mengkaji tentang bagaimana proses pendubungan Ustaz ya, bagaimana pula tentang contohnya tadi bila dah cakap tentang tupai makan tak makan kan, ada orang bila beli durian tu dia goyang pun dah tahu ini okey kan. Saya kata saya tak dengar apa pun kan. Nak ceritanya ialah banyak ilmu-ilmu bagi orang yang nak fikir secara mendalam. Wasahara lakumul lail, Allah jinakkan ya. Sahara ini yang kita baca dalam naik kenderaan kan, Allah jinakkan, Allah tundukkan, Allah mudahkan bagi kamu. Yang pertama apa? Lail, malam. Yang keduanya siang, yang ketiganya adalah wasyams, matahari dan juga bulan. Kemudian Allah tambah lagi wan nujuma musakharatun bi amri, bintang-bintang yang banyak di alam angkasa raya ini, salah satu bintang ialah matahari kita Ustaz ya. Allah juga tundukkan dengan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 5 perkara dekat sini ya, tetapi bila cakap tentang nujum ini, dia adalah sesuatu yang amat besar. Lail kita nampak ya, nahar siang pun kita nampak, matahari kita nampak, bulan kita nampak, tapi bintang-bintang yang entah berapa bilion cahaya itu, tahun cahaya baru sampai kat kita, kita tak berapa nampak kecuali pakai alat-alat yang tertentu
Pakai apa Ustaz? Teleskop ke stetoskop? Lebih kurang kop-kop tu ya. Maka ini Allah asingkan. Pasal bagi orang tertentu dia kata ada ke bintang lagi saya tak nampak, itu ada 3-4 biji je kan. Itu memerlukan kepada teknologi. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Allah cakap kat sini ini semua adalah tanda-tanda. Bila cakap tanda-tanda, maksudnya Ustaz, setiap objek itu dia kena kaji satu persatu. Ya, malam. Kan malam. Kesan malam. Dia punya cahaya waktu malam, kesan tidur waktu malam berbanding tidur waktu siang. Macam-macamlah Ustaz. Mungkin kena ada ilmu malam mologi contohnya kan. Okey. Baik, itu ilmu tentang malam ini sendiri yang sebenarnya dikaji oleh orang psikologi, dia tahu kesan malam. Sosiologi, apa kesan malam kepada orang buat jenayah dan berbuat sesuatu perkara kerosakan contohnya. Dan kemudian kita kaji pula pada kesan malam kepada burung hantu, kesan malam kepada banyak ilmu Ustaz ya. Baik. Jadi Allah nyatakan di kat sini liqaumi yaqilun. Yaqilun. Maksudnya apa? Kalau tadi yatafakkarun, berfikir secara mendalam, tapi kalau kamu tak nak fikir secara mendalam sangat, nak mengkaji tentang tadi tu macam mana mekanisme dia punya mineral yang terhasil untuk dalam durian dan sebagainya, maka kurang sikit gunalah akal. Akal dah ada ya, gunalah untuk lihat balik, pasal ada setengah orang tak sempat pergi ke taman Ustaz ataupun kebun. Tak dapat, dia duduk kat rumah ya, work from home kan, ataupun PKP, tetapi dia dapat tengok malam, dia dapat tengok siang, dapat tengok matahari, dapat tengok bulan. Mungkin dia tak dapat tengok durian kan, tak sampai lagi durian ke rumah dia, ataupun dia tak dapat tengok kebun ada durian Belanda. Tak apalah, tak ada kebun, tak sempat, ataupun tak sempat lagi makan buah-buahan, tetapi malam, siang, matahari, bulan dan juga nujum, bintang-bintang itu kita semua ada akses. Semua ada. Terutama kalau orang-orang Arab itu bila cakap tentang matahari, bulan ini penting kerana mereka nak berlayar ke ataupun mereka nak berdagang, mereka tengok pada bintang-bintang untuk menjadi hidayah ataupun petunjuk mereka nak pergi ke Syams ataupun ke lokasi berdekatan. Disambung pada ayat yang ke-13. Wama dzara'a lakum, ya, iaitu selepas itu Allah kata kami ciptakan, kami biarkan fil ardi, pada bumi ini, mukhtalifan alwanuh, pelbagai warna. Di hujung itu apa Allah cakap? Inna fi dzalika laayatan liqaumin yadhakkarun. Ini adalah satu ayat kebesaran Allah untuk kaum yang berfikir ataupun yang mendapat peringatan. Ada beza, yatafakkarun, kemudian yaqilun, yatazakkarun ataupun yadhakkarun sebentar tadi Ustaz ya. Bukan yatazakkarun, yadhakkarun. Okey. Apa bezanya? Yang paling banyak proses yang diperlukan adalah yatafakkarun. Tapi kalau saya tak nak fikir lebih-lebihlah, yaqilun. Guna akal dia, pasal tak biarlah nak cari buah, nak kaji, selidik apa sebagainya, tapi tengok matahari pun kita dah tengok hebat. Allah Subhanahu taala mencipta matahari ini. Tapi kalau ada yang kata bahawa saya ni tak nak fikir lebihlah pasal matahari, yadhakkarun. Yadhakkarun maksudnya apa? Ingat balik, ambil peringatan daripada benda yang kita dah tahu. Mudah je, warna. Tengok je buah. Warna je beza. Pokoknya sama, air sama. Contoh, kan? Ataupun manusia, adik-beradik kan, satu mak satu ayah, tapi yang ini yang ini warna lain sikit. Kan? Yang ini dia lebih putih dan ini lebih merah contohnya. Itu adalah untuk kita ingat ayahnya sama, maknya sama, makan pun sama. Yalah, mak ni makan satu jenis jelah barang makan, ayah makan, tapi akhirnya kesannya pelbagai warna. Tak lagi kita cakap tentang pelbagai warna kulit manusia di atas muka bumi ini. Jadi kita dah ingat dah, ini memang kita dah tahu dah bahawa ada Tuhan yang menciptakan. Dan Allah sambung lagi seafood Ustaz. Ayat 14. Sila baca balik Ustaz. Kita nak tengok tuan-tuan yang suka makan seafood, mari kita tengok ayatnya. Ya, kan nak ajak makan tadi. Baca dulu. Baca dulu. Okey. Tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran dikasihi Allah SWT sekalian, menariknya halaman yang ke-14, halaman yang ke-268 ini syarat dengan peringatan berdentun-dentam apa tu, yatafakkarun, yaqilun, yadhakkarun, tashkurunlah sekalian tu. Jadi kita nak baca ayat yang ke-14 sekali lagi. Baik, sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jom kita baca ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا
لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Ayat 14 ini menerangkan tentang nikmat yang berada di lautan. Kalau tadi di daratan, di angkasa dan kemudian bawa ke lautan, antaranya ialah kita berlayar dan juga kita dapat seafood agar kita bersyukur. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, sama-sama kita saksikan. Yang pertama, hargai kenderaan dan nikmat yang ada pada ayat 7 hingga 8. Yang kedua, kita fikir dan lihat kehebatan Allah melalui tumbuhan dan tanaman di sekitar kita. Yang ketiga, kita bersyukur dengan nikmat laut yang ditundukkan, dimudahkan untuk kegunaan manusia. Kita berdoa bersama. Baik, terima kasih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua ibu ayah kami ya Allah. Ibu ayah mertua kami muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat bi rahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong kami untuk senantiasa ingat kepadamu. Tolong kami ya Allah untuk kami mensyukuri akan segala nikmat kurniaan pemberian-Mu yang melimpah ruah kepada kami ya Allah. Tolong bantu kami untuk kami senantiasa memperbaiki, menambah baik, melipat gandakan amal ibadah kami kepadamu ya Allah. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa berfikir, senantiasa mengingat dan senantiasa mengambil pengajaran atas apa juga nikmat kurniaan-Mu kepada kami ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah memimpin kita untuk terus melihat dunia ini dengan cara fizikal dan kita kaitkan dengan spiritual, dengan mata iman, mata basirah. Inilah yang kita ingin bina dalam masyarakat dengan tabung gerakan Al-Quran untuk sama-sama tuan-tuan menyumbang lebih banyak lagi agar masyarakat ini cara pandangnya setiap kali melihat buah, setiap kali melihat kenderaan, tahu bahawa ini nikmat daripada Tuhan. Kita bertemu dalam siaran ulangan pada malam ini dan juga pada hari esok, insya-Allah kita akan mendalami lagi pada halaman seterusnya Ustaz. Tuan-tuan jaga keselamatan dan kita doakan negeri negara ini terus dilindungi Allah. Amin. Dengan tuan-tuan berusaha mendapatkan vaksin, jaga SOP dan kita bertawakal terus 100% untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kita bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.